Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan tafsir surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, juzuk yang ke-15, bermula ayat 21. Bermula ayat 21 bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 588. Hari ini insya-Allah kita masuk kepada episod yang ke-6 dalam kisah Ashabul Kahfi, iaitu kisah mereka telah selesai bangun dan dia sudah pun mati semula. Menjadi isu viral tular zaman tu tentang keadaan Ashabul Kahfi. Bilangan dia, bagaimana keadaan dia, apa nak buat dengan kubur-kubur dia orang ni. Kita bincang hari ni insya-Allah secara ringkas. Mari baca ayat dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Kita ambil satu-satulah. Ini kisah ini mereka bertemu tempat Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala cerita kepada kita satu episod baru pula. Dalam Quran ni dia cepat, dia pindah satu-satu sampai sudah. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim, dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai. Allah Ta'ala dedahkan kepada kita. Ayat ini dia panggil intiqal ila juz'il qissah. Kisah ini kisah yang menyebut tentang pengajaran yang diambil oleh orang semasa dengan mereka. Mana hal lepas dia bangun tidur 309 tahun, apakah mereka bincang tentang Ashabul Kahfi dan apa yang mereka dapat. Yang pertama pengajaran, yang kedua faedah daripada mereka bertemu Ashabul Kahfi ini, iaitu faedah dia untuk menguatkan keimanan, beriman kepada kebangkitan semula selepas mati. Dengan cara kita tengok orang boleh tidur 300 tahun. Allah SWT juga telah memberi pertolongan kepada siapa? Kepada umat manusia ni dengan berlakunya beberapa karamat, benda yang pelik kepada wali-wali dia. Kita kata Ashabul Kahfi ini daripada awliya Allah sebab mereka beriman kepada Allah. Dan tujuan Allah bangkitkan mereka semula ni kerana apa? Tengok ayat. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim, dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai supaya liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, supaya mereka mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya.
Tengok nota di bawah. Nota 723, yakni dengan cara yang demikian Allah Subhanahu wa taala dedahkan hal mereka kepada orang ramai dengan tujuan dan hikmah supaya manusia yang ingkar, terutama penduduk negeri itu yang tidak percaya kepada hari akhirat, akan sedar dan insaf sesudah mereka mengetahui perihal Ashabul Kahfi yang menakjubkan itu. Ini tujuannya. Allah SWT nak beritahu bahawa kami boleh tidurkan orang, kami boleh bangkitkan dia. Maknanya kami boleh matikan orang dan boleh bangkit semula. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini, jangan duk cari benda pelik para jemaah sekalian. Kita kena cari di mana poin nak menguatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana ke isu yang boleh kita tularkan untuk nak menjaga akidah kita supaya lebih mantap. Kalau Allah Ta'ala boleh hidupkan mereka ini, boleh bangkit semula, apalagi dengan orang yang mati sungguh pun tak ada masalah. Benda tu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik, kita berhenti di kalimah liya'lamu. Tanda pelajar, liya'lamu ini objektif. Allah temukan Ashabul Kahfi ini kepada penduduk negeri itu supaya orang itu mengetahui. Ketahui apa? Dia kata bihadzal ilm. Ada dua pendapat di sini. Yang pertama, annahum ahlu baladihim. Orang negeri itu, negeri Ashabul Kahfi itu berkelahi tentang bangkit semula. Tak percaya dia. Tak percaya, mana ada. Syak, ragu. Faba'atsallahu ahlal kahfi. Allah Ta'ala hidupkan Ashabul Kahfi mari lepas 300 tahun tidur. Liya'lamu, supaya mereka tahu bahawa janji Allah Ta'ala nak bangkit semula manusia itu betul. Kiamat itu benar, tidak ada syak lagi. Jadi itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan liya'lamu, di antara mereka sendiri itu Ashabul Kahfi sendiri, supaya Allah bangkitkan mereka supaya mereka tahu tentang keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang menambahkan keimanan mereka. Jadi dua cara lah. Untuk orang negeri itu menambah iman, untuk Ashabul Kahfi sendiri meningkatkan keimanan. Dan waktu dia bangkit semula tu, raja yang zalim yang mereka lari dulu itu sudah pun tidak ada. Sudah ialah 300 tahun sudah habis dah tempoh raja yang tersebut. Jadi sekarang ini sudah mari raja lain, lebih toleransi, orang panggil lebih lunak sikit dari sudut pentadbirannya, tidaklah ganah sangat dengan orang yang tidak ikut agama dia. Baik. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Kiamat itu tak ada ragu lagi. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika pendedahan itu berlaku, tengok terjemahan. Pendedahan itu berlaku semasa mereka berbantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang yang mati. Jadi mereka duk balah tetap tentang kebangkitan semula lepas mati. Ada yang beriman, ada yang engkar, ada yang setuju, ada yang kafir. Itu dia kata tanah. Ada kata perbalahan itu tentang fitnah. Apa dia fitnah ni? Ujian Tuhan kepada mereka, iaitulah tentang bilangan Ashabul Kahfi ni berapa orang, berapa lama dia hidup, berapa lama dia tidur. Jadi dua huraian. Ada kata mereka berbantah tentang kebangkitan semula lepas mati. Ada kata berkelahi, berbantah tentang bilangan Ashabul Kahfi dan tempoh mereka tidur. Kita kata dua-dua lah senang. Dua-dua tu ada belaka. Ada yang bincang tentang suruh akidah, ada yang bincang tentang suruh history, tentang sejarah. Baik. Bila dia selesai duk bincang-bincang gini, mesyuarat pula buat dia. Apa kita nak buat dengan Ashabul Kahfi? Buat macam mana?
faqalu banu alaihim bunyana. Setelah itu sebahagian dari mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua itu. Ginilah untuk nak menyelamatkan mereka ini. Setelah mereka jumpa tempat duduk Ashabul Kahfi dalam gua, mereka mati sungguh dah lah. Hak bangun semula 300 tahun tu untuk nak menyatakan kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Tapi lepas pada itu mereka mati sungguh. Bila mati sungguh, mesyuaratlah puak-puak negeri itu, kita nak buat apa ni? Kita nak buat apa dengan ni? Ada yang mengatakan kita bina ni, depan pintu gua ni kita bina tembok, macam kita tutup, letak pengawal supaya orang tak masuk main-main dengan mayat Ashabul Kahfi ni. Supaya orang tak masuk. Kita nak jaga, nak apa ni, nak selamatkan dia tu, nak kawal dia tu. Ini ada setengah ulama kata begitu. Bimbang takut orang pergi main, pergi buat pemujaan ke apa benda, maka kita buat bangunan tutup. Sebab apa? Mereka pun orang seagama dengan dia lah, mana sama-sama orang Islam, mereka nak tutup. Mari pula penguasa-penguasa, Kementerian Pelancongan kata, tak boleh tutup, rugi. Kita buat tempat biar orang boleh mari ramai-ramai, jadi boleh jadi satu tempat pelancongan. Kita sekarang ni agro pelancongan, nak cari, dia panggil nak cari tempat orang mari ramai-ramai. Rupanya puak-puak tourism ni dia kira nak cari betul, dia tak kira masalah lain. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Dan orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak pemerintah pulaknya lain punya pandangan. Tadi pokok agama ni nak tutup supaya orang tak masuk, orang tak kacau, orang tak buat benda khurafat, benda pelik. Tapi penguasa kata tak, lanattakhizanna alaihim masjida, sebenarnya kami nak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Masjid pelancongan dia panggil. Tengok nota di bawah. 724. Allah mendedahkan hal keadaan Ashabul Kahfi itu semasa utusan mereka datang ke bandar hendak membeli makanan. Mana waktu dia pergi bandar tu orang tengok, duit mana ni? Raja zaman bila ni? Sudahlah. Dia berasa hairan melihat keadaan bandar dan penduduknya berubah sama sekali. Mana kalau dulu orang pakaian gini, sekarang ni pakaian dia bertukar. Penduduk bandar itu pula hairan melihat keadaan orang itu dan makin sudah tidak laku dan makin berasa syok apabila mereka melihat wang perak yang dibawanya ialah wang zaman dahulu yang sudah tidak laku lagi. Duit zaman bila ni? Dia dituduh mendapat harta terpendam. Dia lah cerita ni. Dia kata mu ni dapat harta karun ni, duit beratus tahun dulu ni. Lalu dibawa menghadap raja yang beriman dan mengambil berat dalam hal agama. Alhamdulillah. Maknanya pada waktu tu raja dah bertukar, kerajaan sudah bertukar daripada kerajaan kafir kepada orang Islam yang memerintah. Setelah mendengar kisahnya, raja dan orang-orangnya berangkat ke gua Ashabul Kahfi bersama orang itu, lalu berjumpa dengan mereka dan mendengar kisah mereka. Sejurus kemudian lepas pada cerita semua, mereka pun mati sesudah memberi selamat tinggal kepada raja dan orang-orangnya. Mati. Mana dia bangkit tu betul-betul nak beritahu kuasa Allah Azza wa Jalla. Lepas tu dia mati lalu, tak ada cakap banyak. Pihak raja mencadangkan supaya sebuah masjid didirikan di si gua itu. Bagi orang yang beriman, puak-puak pendakwah kata jangan. Ada sementara itu ada yang mencadangkan supaya mendirikan sebuah bangunan kenangan, tapi untuk kawalan supaya orang tak mai kacau mayat. Yang pentingnya kalau penguasa nak, pemerintah nak, dapatlah kat dia kan.
Tengok dia kata orang yang ghalabu ala amrihim, iaitulah orang yang mempunyai kuasa. Kata Ibnu Katsir kata, Ibnu Jarir menyebutkan bahawa mereka itu al-muslimun, orang Islam. Ada kata pokok syirik, wallahu alam. Tetapi Ibnu Katsir kata yang zahirnya, yang bercakap nak buat masjid itu penguasa, orang yang berkuasa. Cuma adakah perbuatan mereka ini dipuji? Jawabnya, bercanggah dengan agama kita, ajaran kita bercanggah. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah Ta'ala laknat puak-puak Yahudi, laknat puak-puak Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid tempat ibadat. Jadi tidak boleh dah. Maka dalam ayat ini Allah SWT cerita tentang penguasa zaman tu pun duk mikir tentang pelancongan nak buat masjid sini supaya orang datang ramai. Sedangkan Nabi kita SAW sebut dalam beberapa hadis, ketika Nabi nak wafat, bila cerita tentang di Habasyah nu ada kubur atau masjid atas kubur, maka Nabi SAW mengatakan, la'anallah, Allah Ta'ala laknat puak Yahudi ni, wa haula isyarul khalqi, mereka lah makhluk yang jahat kerana binaan masjid di atas kubur. Jadi kita kena belajarlah para jemaah sekalian, jangan dibuat, kalau ada kubur jangan buat masjid situ. Kita kena bezakan di antara kubur dengan masjid. Baik, panjanglah bab ni. Baik, sekarang ni kita pindah kepada episod bilangan Ashabul Kahfi berapa orang. Ini dan gaya bahasa Quran dalam menangani isu seperti ini. Tengok ayat 22. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Sebahagian dari mereka akan berkata bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempatnya ialah anjing. 3 orang dia, anjing yang keempat. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Dan setengah pula berkata bilangan mereka ialah 5 orang, yang keenamnya anjing mereka. Rajman bil ghaib, secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui. Tidak diketahui. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan setengah yang lain berkata bilangan mereka 7 orang, dan yang ke-8-nya ialah anjing mereka. Sesah. Kalau tengok pada uslub gaya art bahasa ni, berapa orang mereka? Berapa orang? 7. 7 orang. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi dialog ni sebenarnya berlaku ni wa yaqulun ni mengikut Qurtubi kata mereka itulah ahlu Taurah, ahli kitab yang sezaman dengan Nabi, duk balah di Madinah. Ashabul Kahfi ni bilangnya gini. Maka semua tu tak ada dalil. Maka marilah turun ayat Quran ini mengatakan bahawa, menceritakan kata-kata mereka 3 orang, 5 orang, 7 orang. Baik. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka, tiada yang mengetahui akan bilangan mereka melainkan sedikit je manusia. Pengkaji tadabbur Quran kita tahu.
fala tumari fihim illa mira'an zahira. Oleh itu, janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka, melainkan dengan bahasan secara sederhana yang nyata keterangannya dalam Quran. Jangan duduk balah. Isu ni tak ada faedah. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan janganlah engkau minta penjelasan mengenai hal mereka kepada seorang pun dari golongan yang membincangkan hal mereka. Jangan lagi minta pandangan Yahudi, jangan minta pandangan Nasara. Mereka tu agak-agak je. Yang betul-betulnya ni Allah. Baik, kita tengok perbahasan panjang di bawah 725, yakni orang-orang yang datang kemudian, terutama sekali ahli kitab yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan secara meraba-raba tentang jumlah bilangan Ashabul Kahfi itu. Ada yang mengatakan jumlahnya 3 orang, ada yang mengatakan 5 orang, ada yang mengatakan 7 orang. Menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, tanda pelajar. Menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata apa? Ibnu Abbas kata, qaul yang terakhirlah yang benar. Yang mana? Wa sab'atun yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Sebab apa dia benar? Ini dipanggil ilmu tadabbur. Para pelajar tengok ayat. Ilmu tadabbur, Ibnu Abbas kata hak betul 7 orang. Yang ke-8 anjing. Sebab kerana tatkala Allah Taala menceritakan qaul, pendapat puak yang pertama, wa yaquluna salasatun wa yaquluna khamsatun, pendapat pertama 3 orang, dan pendapat yang kedua 5 orang. Lalu dihukumkan bahawa apa yang mereka katakan itu hanyalah berdasarkan sangkaan semata-mata. Tuhan kata apa? Rajman bil ghaib. Sangkaan itu. Dan bila sebut tentang wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum, bila Tuhan kata mereka kata 7 orang, yang ke-8-nya anjing, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, Allah Ta'ala tahu bilangan mereka. Maka Tuhan tak kata, tak komen, tak condemn pendapat yang ketiga ini. Dengan ini dapat dipaham bahawa pendapat yang ketiga itulah yang benar. Jadi berapa orang? Berapa orang? 7 orang. Alhamdulillah. Ini dia panggil ilmu tadabbur, ilmu analisa. Kita kaji kepada ayat Quran, kita tengok. Hak 2 pandangan pertama Tuhan kata rajman bil ghaib. Yang ketiga Rabbi a'lamu, Allah Ta'ala a'lamu bi'iddatihim, lebih tahu tentang bilangan mereka. Tuhan pun tak sebut dah mereka kata ghaib lah. Jadi alhamdulillah selesailah kita ilmu analisa. Bilangan Ashabul Kahfi berapa orang? Bilangan Ashabul Kahfi 7 orang, yang ke-8 yang anjing. Cuma ahli bahasa dia bahas sikit. Tanda pelajar, ahli bahasa dia bahas sikit. Dia kata, kenapa Tuhan tak kata saminuhum? Dia kata dia pisahkan. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. 7 dan yang ke-8-nya anjing. Sebab anjing bukan daripada jenis manusia. Anjing bukan daripada jenis manusia. Jadi orang tak kata anjing sekali dengan kita. Dia tak kata apa ni? Dia tak kata wasaminuhum. Sab'atun. Tapi dia kata sab'atun. Berarti sekat 7. Wasaminuhum, bilangan yang ke-8 dalam kumpulan itu anjing. Dia tak boleh kata sekali. Sebab apa tak boleh kata sekali? Sebab anjing bukan daripada apa? Daripada jenis manusia. Itu dia panggil ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Jadi alhamdulillah. Baiklah. Allah ajar kepada kita pun fala tumari fihim, jangan duk balah, jangan duk berkelahi, kecuali perbahasan yang simple je. Jadi kita pun kenapa kita nak bahas panjang-panjang?
sibuk-sibuk menghabiskan masa duduk bincang tentang Ashabul Kahfi, berapa umur dia, berapa panjang pendek rambut dia, anjing dia warna apa, jantan ke betina, usah. Tak ada kerja belaka tu. Dan jangan pergi tanya orang yang tak tahu. Tanya siapa? Ahlul kitab. Jadi banyak cerita-cerita pelik-pelik yang masuk dalam tafsir kita ni para jemaah sekalian, datang melalui jalan Israiliyat Ahlul Kitab. Dan anda tunjuk baru ni kitab, nama dia Israiliyat wal ahadits al mawdu'ah fi tafsir. Nama kita ada Israiliyat dan hadis palsu dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abu Syahbah rahimahullah taala. Kitab ini telah diterjemahkan di Malaysia dan diterbitkan oleh Jakim. Tuan-tuan cari dalam ya Israiliyat dan hadis palsu dalam tafsir. Penting sangat ni. Sebab kalau tidak kita terperangkap dengan penceramah-penceramah yang banyak menceritakan benda pelik tapi tidak menapiskan. Disebut dalam bahasa kita, dia panggil hatibul lailin, pencari kayu api waktu malam. Baik, kita tamaklah cerita dia. Kita pergi kepada teguran Allah Ta'ala kepada kita. Ayat 23. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan, bahawa aku akan lakukan demikian itu kemudian nanti. Kalau orang berjanji kita, beres, esok saya buat. Tak boleh macam tu. Kita kena kata apa? Illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rashada. Baik, tengok terjemahan. Maknanya Tuhan tegur dalam ayat ini, jangan kata beres. Kena kata apa? Melainkan hendaklah disertakan dengan berkata insya-Allah. Tengok nota di bawah. Semasa menceritakan perihal Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya supaya menyerahkan segala perkara kepada Allah, terutama apabila hendak melakukan sesuatu pada masa yang akan datang. Benda hak masa depan, walaupun esok, walaupun nanti sekejap, hendaklah disertakan dengan berkata insya-Allah. Maknanya dikendaki oleh Allah, kerana Allah jualah yang mengetahui apa yang akan berlaku selepas itu, dan dialah yang jua yang berkuasa mengizinkannya atau menghalangnya. Tengok terjemah ayat atas. Wazkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa. Mana kalau kita terlupa, kita undang balik. Cuma kita janji orang kata beres, tapi kita kata insya-Allah. Tengok nota di bawah 727. Yakni kalau kita terlupa menyebut insya-Allah ketika itu, hendaklah kita menyebutnya sebaik-baik sahaja kita teringat. Katanya ada kisah di sini. Kisahnya ada orang mari jumpa Nabi ni, mari minta nak tanya tentang Ashabul Kahfi. Jadi Nabi kata, tak apa, biasa nanti saya cerita. Saya jawablah. Nabi tak kata insya-Allah, wahyu tak turun. Beberapa hari tak turun, delay wahyu, sebab Allah nak didik kita supaya lain kali kalau berjanji dengan orang kata insya-Allah. Boleh kata? Kena kata insya-Allah. Kalau tulis ikut Arab, alif, hamzah bawah, nun. Shin, alif, hamzah, kemudian kalimah jalal, lafaz jalal, Allah. Jangan sambung insya', makna lain tu, jauh makna dia. Maknanya kalau kita kata insya-Allah. Insya-Allah kan. Wa qul asa an yahdiyani li rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Tengok nota di bawah, maksud dia apa? Yakni hujah-hujah keterangan yang lebih nyata daripada kisah Ashabul Kahfi
untuk menjadi petunjuk kepada umat manusia tentang kebenarannya. Ashabul Kahfi ini satu juzuk je daripada karamat, daripada benda pelik yang berlaku. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita minta, lalu diberinya mukjizat-mukjizat yang lebih besar daripada itu, yang membuktikan kebenarannya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menyiarkan dan mengembangkan Islam dengan jayanya. Alhamdulillah. Jadi Nabi kita sallallahu diajar supaya kata apa? Kata insya-Allah, dan sentiasa menyerahkan diri kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam isu bilangan Ashabul Kahfi, Tuhan cerita 3 pandangan. 3, 5, 7. 3 dengan 5 condemn, rajman bil ghaib. 7 iqrar. Bila mari waktu apa? Waktu bila lama mana dia tidur, Allah tak ceritakan tentang khilaf. Sebab apa? Sebab tak ada siapa tahu tarikh dia tidur. Nah ini kalau zaman kita ni, kita kata kita boleh kesan kan, tarikh bila dia masuk gua. Contohnya jam dia ke, handphone dia ke, ada model pun kita boleh. Ni siapa dia tahu masa tu? Maka Allah Ta'ala tak bagi khilaf, dia jawab terus. Tengok ayat 25. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka 300 tahun dengan kiraan ahli kitab, mana dia panggil tahun syamsi. Tanda 300 tahun as-sanah as-syamsiyah, kalau kita mengikut bilangan tahun matahari. Wazdadu 9, dan tambah 9 tahun lagi dengan kiraan kamu, kiraan kita umat Islam, dia panggil kiraan tahun qamari. Kita tak boleh kata Masihi, sebab Masihi itu ikut tahun beranak Nabi Isa. Sedangkan mereka ini dikatakan waktu dia sebelum daripada zaman Nabi Musa. Awal lagi ni, Ashabul Kahfi ni. Jadi maka yang betulnya dia panggil tahun syamsi 300 tahun, tahun qamari tambah 9 tahun lagi, mana 309 tahun. 309 tahun. Tengok nota di bawah. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan bahawa Ashabul Kahfi telah tidur dalam gua mereka selama 300 tahun menurut tahun syamsiyah, kiraan matahari, dan bersamaan dengan 309 tahun mengikut menurut kiraan tahun qamariyah. Syamsiyah, qamariyah. Kalau ada anak kembar 2 orang ni buh nama Syamsiyah, qamariyah, dah jadi kembar, matahari dengan bulan. Baiklah, bukan nama tu matahari itu. Selesailah kita bilangan Ashabul Kahfi, tak payah kelahi. Allah jawab selalu 309 tahun. Kalau nak kata 300 tahun pun boleh ikut Syamsi, 309 ikut Qamari. Dua-dua tu boleh jawab. Baiklah, kita tutup ayat kita dengan kembalikan segala perkara kepada Allah. Qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin ولا يشرك في حكمه أحدا. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jualah yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Tengok nota di bawah. Yakni katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada puak-puak yang berselisihan tentang Ashabul Kahfi itu,
Allah jualah yang mengetahui tentang lamanya mereka tinggal tidur dalam gua mereka, dan Allah telah pun wajibkan kepadaku Allah telah wahyukan kepadaku tentang masa mereka sebenarnya 309 tahun, dan itulah sahaja yang benar, yang tidak ada syak padanya. Hak lain-lain itu qila wa qala, cakap-cakap orang. Baik, Allah suruh perintahkan Nabi kita, kata Allah jualah yang mengetahui tentang masa mereka tidur, baginya lah tertentu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi, terang sungguh penglihatannya dan jelas sungguh pendengarannya terhadap segala-galanya. Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripada Allah. Tuhan tahu belaka. Dan Allah tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur di dalam hukumnya. Jangan kata ada sekutu, ada ni, tak ada. Allah Ta'ala jelaskan di sini bahawa itulah maksud penjelasan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu semua yang langit di bumi, yang kecil yang besar, yang atas yang bawah. Yang penting bagi kamu, wala yusyrik fi hukmihi ahada. Jangan siapa masuk merempuh dalam pentadbiran urusan Allah Azza wa Jalla, termasuklah dalam urusan perundangan. Kita ini kita rempuh masuk melalui command law, melalui LUREC, melalui apa, jadi undang-undang Quran yang rendah daripada undang-undang kafir. Na'udzubillah. Baiklah, kita buat kesimpulan. Tanda pelajar kesimpulan. Khulasah yang kita boleh simpulkan daripada kisah Ashabul Kahfi ini, semua orang yang bergantung dengan Allah, iltija ila Allah, maka Allah SWT akan berikan pertolongan dan kelepasan kepada mereka. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sesiapa yang membawa diri uzlah kerana nak jaga agama dia daripada fitnah, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada fitnah dengan izin Allah Ta'ala. Bagaimana cara? Itu kuasa Allah. Yang ketiga, kenapa dalam bab bilangan Tuhan tak beri kata putus? Wasab'atun, 7 orang, 8 anjing sesat. Kenapa saya qulun wa yaqulun wa yaqulun? Kata di ulama, Allah Subhanahu wa taala rahsiakan bilangan tak sebut satu li hikmatin. Satu hikmahnya Allah nak ajar umat ini bitarkil istighal fima laysat minhu faidatun lid-din atau li'aulinas. Allah nak tanda ni penting ni. Allah Taala tidak sebut angka selalu tentang Ashabul Kahfi ni. Allah nak didik kita hamba-hamba dia ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, supaya menjauhkan diri daripada sibuk diri kita dengan duduk membincang tentang benda yang tidak ada faedah dalam agama dan tak ada faedah juga pada dunia. Kita ni suka sangat cari benda kecil-kecil ni, kona sana kona sini, nak suruh jumpa Ashabul Kahfi, nak suruh sedak kita punya cerita, kita kata lah, tidak ada. Yang ke berapa kita? Yang keempat, Allah nak ajar kepada kita ilmu analisa, tadabbur. Tengok bila Tuhan kata 3, 5 rajmul ghaib, mana kita tahu 2 ni pendapat ni tak kuat, tak sepakai, tidak pakai ini. Maknanya apabila satu lagi, apabila kita sebut tentang perkara khilaf ulama, kita kena sebut yang sahih. Contohnya ulama berbeza pendapat dalam masalah sekian-sekian, kita kata yang betulnya insya-Allah ini. Kalau dalam bahasa fiqh dipanggil ar-rajih, pendapat yang kuat dari sudut dalil ini. Barulah kita ini, kalau gitu ada khilaf tu, ulama kata gini, lepas tu hak mana satu? Hak dah khilaf lah, kita mesti nyatakan setakat yang kita faham. Kalau kita tak faham juga, kita kata wallahu alam, kena pergi rujuk kepada ulama yang lebih alim. Tapi tak boleh lepas khilaf begitu je. Apa tu, ada jumpa kawan-kawan saya ni, kadang-kadang bila dia kata benda khilaf syekh, benda khilaf, dia benda khilaf, tak boleh bantah lah. Kita kata benda khilaf boleh dibincang dan boleh kita pilih memana ke pendapat yang rajih, yang sahih dari perbincangan yang tersebut. Kalau tidak, terumbang-ambing masyarakat awam, dia nak ambil hak mana? Nya ambil hak salah, nyanyi ke dia.
Kan? Kemudian yang seterusnya, Allah Ta'ala didik kita supaya sentiasa kata insya-Allah. Dan yang terakhir dalam perbincangan kita ini, iaitulah hati-hati larangan daripada bina masjid di atas kubur, sebagaimana yang telah disebut dalam hadis yang awal tadi kita baca. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam laknat orang-orang yang buat binaan atas kubur, kerana mereka ini menyamai perbuatan puak Yahudi zaman dulu, duk bina masjid atas kubur nabi-nabi dan orang-orang soleh di kalangan mereka, yang akhirnya membawa kepada penyembahan, pemujaan dan benda yang tak baik. Wal-iyazubillah. Tadi saya sebut tadi lalu tentang bilangan sab'atun wa thaminuhum. Mana Allah pisah sab'atun wa thaminuhum. Tuhan tak kata samaniyatun thaminuhum kalbul. Mereka semua 8, yang ke-8-nya anjing. Mereka 7, yang ke-8-nya anjing. Li'annal kalba min ghairil jinsi. Sebab anjing bukan daripada jenis manusia. Kitab dia kata dia semua dia, mereka semua tu 8 orang, tapi anjing seekor. Mereka 7, anjing seekor. Tapi kalau ada lagi benda lain, dongki seekor. Sebab dia tidak dalam satu jenis, tak boleh kita letak sekali dari sudut fa innahu la yadkhulu fil adadi, dia tak masuk dalam bilangan. Insya-Allah para jemaah sekalian, ayat 27, watlu ma uhiya ilaika minal kitab, tamatlah episod kisah Ashabul Kahfi. Kita pindah kepada cerita lain pula insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.